Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali saya mohon izin untuk mengalu-alukan kehadiran daripada Jabatan Peguam Negara dan juga MIC Gombak ke Dewan Negara yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini fahaman Syiah di dalam negara adalah terkawal. Pengawalan ajaran Syiah adalah tertakluk di bawah anak akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di negeri-negeri. Dari segi bilangan pengikut, ianya tidak dapat dipastikan kerana tidak ada anggaran yang tepat. Tambahan pula, kumpulan ini tidak berdaftar. Walau bagaimanapun, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri JAINS dan Agensi Keselamatan sentiasa melakukan pemantauan terhadap kumpulan ini. Pada masa yang sama, kerajaan melalui JAKIM dengan kerjasama Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, JAIN dan MAIN, dan agensi-agensi lain serta Polis Diraja Malaysia, PDRM, sentiasa bekerjasama dan menggembling tenaga dalam menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan serta sebagai langkah pencegahan. Antara langkah-langkah diambil kerajaan melalui JAKIM, JAIN dan MAIN bagi mengawal penularan seterusnya membentras ajaran ini termasuklah seperti yang berikut. Pertama, menyebarluaskan fatwa yang berkaitan dan mengadakan program-program penjelasan fahaman Syiah kepada masyarakat. Menjalankan program pemantauan terhadap individu atau kumpulan yang berfahaman Syiah serta menapis bahan-bahan penerbitan sama ada bercetak dan elektronik. Meningkatkan kerjasama penguatkuasaan undang-undang antara pihak berkuasa agama dan agensi keselamatan terhadap individu dan juga kumpulan fahaman Syiah. Dan akhir sekali mengadakan kerjasama dengan Jabatan Mufti, Jabatan Agama Islam dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan agensi-agensi keselamatan dari segi perbincangan dan dialog dengan pihak-pihak yang berkaitan ataupun pihak-pihak yang dikaitkan dengan fahaman yang telah difatwakan menyeleweng termasuk Syiah. Sesi dialog yang dijalankan turut melibatkan pakar-pakar yang berkaitan akidah melalui jawatankuasa yang dibentuk sama ada di peringkat JAKIM, JAINS maupun MAIN. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Soalan tambahan Yang Mohd. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih YB Menteri atas jawapan diberikan. Majlis Fatwa Kebangsaan telah membuat keputusan berhubung dengan Syiah sebagai ajaran sesat sejak 20 tahun lalu, iaitu tahun 1996. Dan kita dapati bilangan yang mengikut ajaran Syiah terus meningkat setiap tahun di semua peringkat masyarakat, mahasiswa, pensyarah, profesional dan orang awam yang kebanyakannya dibawa menyusup masuk melalui badan kebajikan dan politik, seterusnya pengembangan ideologi atau fahaman Syiah. Soalan tambahan saya ialah, saya ingin mendapat penjelasan secara ringkas apakah ajaran Syiah yang bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan sejauh manakah dakwaan mengikut Syiah bahawa Syiah lebih baik dari segi akidah dan ibadah dari Sunni. Dan saya ingin mendapat penjelasan dan penegasan maksud Syiah adalah ajaran sesat. Adakah sesat ini dimaksudkan perbezaan mazhab atau Syiah sesat dan terkeluar dari Islam atau kafir kerana penyelewengan dari segi akidah? Dan apakah pendirian kerajaan? Adakah ajaran Syiah dibenarkan diamalkan di negara ini kerana rakyat keliru ketika kita mengecam Syiah dan tindakan penguatkuasaan diambil, tetapi dalam masa yang sama kita setiap tahun terus menjemput qari dan qariah dari Iran dalam musabakah? Dan berapa banyakkah kes yang pendakwaan atas kesalahan menyebarkan Syiah di negara ini dan hukuman yang dikenakan? Dan apakah langkah tegas dan pemerkasaan dari segi penguatkuasaan bagi membendung penyebaran Syiah terus berleluasa di negara ini? Dan adakah kerajaan telah mengadakan program pemulihan akidah dan sebagainya bagi membimbing semula pengikut fahaman Syiah ini kembali kepada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah? Dan akhir sekali, perbezaan pandangan antara Sunni dan Syiah telah menyebabkan perpecahan umat Islam dan menggugat ketenteraman dan keselamatan negara seperti di Iraq dan Syria. Adakah kerajaan mencadangkan menggunakan Akta Kesalahan Keselamatan dalam kurungan langkah-langkah khas 2012 atau mungkin SOSMA digunakan bagi mengekang aktiviti penyebaran fahaman Syiah di negara ini? Atau apakah asas tindakan yang boleh diambil ke atas mereka ini? Terima kasih.
Yang Mohon Menteri, langkah-langkah kerajaan untuk memendung ajaran. Ada 6 soalan. Tuan Yang Dipertua. Itu pasal saya pendekkan Tuan Yang Mohd. Tuan Yang Dipertua, terima kasih atas soalan tambahan yang diberikan. Saya rasa soalan-soalan ini penting. Cumanya kita memerlukan satu sesi khas kalau nak memberikan penerangan berkenaan dengan Sunni dengan Syiah. Tapi secara ringkasnya, berkenaan dengan Syiah ni, apakah aspek-aspek yang bertentangan? Sebenarnya, kalau saya boleh kongsikan di sini, semua negeri kecuali Sabah dan Sarawak telah pun mewartakan fatwa-fatwa yang menyatakan bahawa ajaran Syiah ini terkeluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan secara umumnya boleh dikatakan bahawa mereka terkeluar kerana mereka bertentangan dengan 3 aspek. Pertama, di segi akidah, yang kedua di segi syariah, dan yang ketiga di segi akhlak. Dalam konteks akidah umpamanya, ajaran Syiah menyatakan bahawa dunia ini bukan sahaja dimiliki oleh Allah tetapi dimiliki oleh imam. Kerana bagi mereka imam itu adalah yang tertinggi dari segi kuasanya. Dan ini sudah tentu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana bagi kita Allah lah yang mempunyai kekuasaan dan kepunyaan, pemilik kepada segala apa yang ada di atas dunia muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kepunyaan segala yang ada di atas dunia, di atas langit dan di atas muka bumi ini. Dan selain daripada itu, apa yang paling jelasnya ialah penambahan dari segi lafaz syahadahnya, dan mempercayai bahawa imam-imamnya adalah sempurna, merasakan bahawa Al-Quran ini tidak lengkap lagi, bahkan adanya berlaku penyelewengan di dalam Al-Quran. Yang ini sudah tentu bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran itu dan kamilah menjaganya. Jadi kefahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang jelas. Dari segi syariat umpamanya, perkahwinan mut'ah, yang memang ini salah satu, kalau nak jawab apakah yang menyebabkan Syiah ini lebih atraktif dengan izin ataupun lebih diminati berbanding dengan Sunni. Kerana dalam Syiah dibenarkan kahwin mut'ah. Kahwin mut'ah ni tak perlu ada wali, tak perlu ada saksi. Hanya perlu kata, aku nikah denganmu selama 2 jam, itu pun dah kira nikah dah. Jadi ini bertentangan dengan prinsip syariah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain daripada sembahyang yang boleh dijamakkan sewenang-wenangnya. Yang ini juga antara kemudahan-kemudahan yang banyak menimbulkan kekeliruan dan menarik minat orang-orang muda yang mungkin tidak ada pengetahuan agama terhadap ajaran ini. Banyak lagi lah kalau nak fikirkan dan kalau nak disebutkan di sini. Tapi boleh saya katakan di sini bahawa apa yang jelas, semua negeri-negeri telah pun mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa akidah ajaran Syiah ini bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Berkenaan dengan sama ada kenapa kita membenarkan qari'ah daripada Iran dan sebagainya. Sebab itu saya katakan tadi, maknanya kita hanya mengatakan bahawa dia terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dalam konteks orang yang menganut fahaman ataupun doktrin Syiah ini, terutamanya daripada negara Iran dan sebagainya, selagi mana mereka tidak menyebarkan doktrin tersebut yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan artikel 11/1/4 yang menyatakan bahawa kita bebas untuk mengamalkan doktrin ataupun agama masing-masing, tetapi tidak bebas untuk menyebarkannya. Kalau nak menyebarkannya, ia tertakluk pula kepada kuasa yang terkandung di dalam enactment negeri-negeri Tuan Yang Dipertua. Jadi ini antara perkara asas yang kita harus fahami. Berapa banyak kes saya sebutkan tadi, memang sebenarnya sukar untuk kita menyatakan berapa banyak, kerana hari ini sebenarnya bukan mudah untuk kita mengambil tindakan kepada penganut-penganut Syiah ini, kerana salah satu doktrin keimanan Syiah adalah prinsip taqiyah, iaitu wajib untuk kita menipu, terutamanya nak menyembunyikan akidah di hadapan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau inilah doktrin yang dipakai ataupun asas keimanan yang diletakkan, jadi sudah tentu sukar untuk kita mengambil tindakan, kerana mereka mungkin diambil tindakan berasaskan amal, tetapi mereka boleh mengatakan bahawa mereka tidak mengamalkan Syiah. Jadi ini salah satu perkara yang bukan mudah untuk kita nak menyatakan secara tepat angka berapa kes dan sebagainya. Sebab itulah kalau Yang Berhormat sebutkan tadi, mengatakan bahawa bilangan yang meningkat dari setahun ke setahun ini sebenarnya adalah andaian yang tidak tepat sebenarnya, kerana
apa yang saya boleh katakan, kerajaan di bawah JAKIM, Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri memang memantau dan mengambil serius berkenaan dengan aspek penyebaran akidah ataupun ajaran Syiah ini. Dari segi sama ada dia boleh menggugat keselamatan, seperti mana saya sebutkan, ini adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Mereka boleh mengambil tindakan di bawah SOSMA dan sebagainya. Tetapi kena ingat bahawa selagi mana mereka ini boleh mengganggu gugat kepada keselamatan negara, selagi itulah kerajaan boleh mengambil tindakan di bawah tata peruntukan-peruntukan yang sedia ada. Berkenaan dengan program-program pemulihan akidah, kalau kita dapat maklumat ataupun mensabitkan kesalahan bagi mereka yang menganut ajaran Syiah, yang setakat ini kita tidak ada kes lagi, tetapi apa yang kita boleh katakan, tindakan proaktif kita memang kita turun di bawah JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, dan bekerjasama dengan semua pihak, termasuk dengan universiti-universiti, dengan pihak masjid dan sebagainya, untuk kita memberikan penjelasan kepada masyarakat secara berterusan berkenaan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan apakah akidah-akidah yang bertentangan dan menyeleweng. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Datuk Suhaimi. Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya tertarik dengan satu kajian yang dibuat berhubung dengan penyebaran Syiah ini. Antaranya dikatakan melalui lawatan pemimpin Iran ke Malaysia. Yang kedua, pembelajaran peringkat tinggi. Yang ketiga, melalui buku dan artikel. Yang keempat, melalui internet dan menggunakan media sosial. Saya nak tumpukan kepada pelajar-pelajar yang dikatakan salah satu faktor kepada penyebaran Syiah ini. Pelajar-pelajar kita telah diberi kemudahan dan diberi satu, dikatakan dijemput. Dan dalam lawatan Dr. Abbas Ganbar, seorang pengarah dan kaunselor saintifik pelajar Iran di Asia Timur, telah pun menjemput pelajar-pelajar kita dengan begitu ramai ke Iran. Dan sehingga kini pelajar-pelajar Iran di Malaysia juga lebih kurang 5,000 orang di Malaysia ini. Jadi soalan saya, Yang Berhormat Menteri, apakah kementerian akan mengambil tindakan berhubung dengan student exchange ini? Walaupun student kita di sana hanya 15 orang, tetapi 5,000 pelajar-pelajar Iran yang ada di sini, yang kita tidak tahu sama ada mereka ini pembawa penyakit Syiah ini. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana disebutkan tadi, kita mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Iran. Dan kita tidak ada masalah untuk rakyat Iran mengamalkan doktrin Syiah. Tapi kena ingat, bukan semua rakyat Iran yang berfahaman Syiah, ada juga ahli Sunni. Tetapi kalau mereka mengamalkan Syiah, itu hak mereka yang diberikan peruntukannya di dalam perlembagaan. Tetapi kena ingat, di bawah perlembagaan negara juga, kebebasan ini terikat kepada dan tertakluk kepada perkara 11-4 dan perkara 11-5, yang mana mereka tidak boleh menyebarkan fahaman dan doktrin tersebut. Sebab itulah dari semasa ke semasa, pihak kerajaan, JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, dan dengan kerjasama pihak universiti-universiti, sentiasa memantau pergerakan mereka, sama ada wujud atau tidak sebarang bentuk penyebaran doktrin Syiah ini kepada mahasiswa kita, kepada pelajar-pelajar kita. Sama ada kita pergi ke Iran sebagai pelancong ataupun mereka datang kepada negara kita, saya rasa itu tidak ada kaitan dengan soal doktrin Syiah ataupun Sunni. Tetapi yang paling mustahak sekali apabila dia melewati soal penyebaran akidah ataupun penyebaran doktrin yang menyanggahi asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tertakluk di bawah perlembagaan dan peruntukan undang-undang di peringkat negeri-negeri, maka pada waktu itu kita boleh mengambil tindakan. Jadi kalau ada apa juga bentuk maklumat yang berhormat ada, boleh disalurkan kepada JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri supaya kita boleh ambil tindakan dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri, PDRM dan sebagainya. Selagi mana kita hanya berasaskan andaian, saya rasa tidak wajar dan tidak adil untuk kita mengatakan bahawa kedatangan mereka 5,000, 10,000 sebagai pelancong, sebagai pelajar itu sebagai pendakyah-pendakyah kepada doktrin
Syiah ini. Jadi atas asas itu saya rasa kita harus berfikiran jelas berkenaan dengan peruntukan undang-undang dan insya-Allah pihak kerajaan akan sentiasa memantau dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad, Dr. Muhammad Noh. Datuk Yang Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberi respons daripada persoalan yang dibangkitkan tentang satu isu penting tentang Syiah yang hari ini menggejolak pengaruhnya secara global, terutama di alam Melayu, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, kecuali di Brunei. Saya menyantuni pandangan daripada Yang Berhormat Menteri tadi di atas beberapa fakta yang benar. Tetapi saya ingin menimbulkan satu fakta penting di sini untuk meletakkan Syiah dengan segala mazhab yang ada, termasuk mazhab yang sederhana, dalam satu bakul. Saya rasa berlawanan dengan fatwa-fatwa yang telah dibuat oleh otoriti tertinggi dalam dunia Islam seperti Universiti Al-Azhar. Pendirian Syekh Abu Zahrah, tokoh terkenal dalam dunia Islam dalam bidang fiqh. Pendirian Syekh Mahmud Shaltut, dan even pendirian Dr. Ahmad At-Tayyib, Syekhul Azhar sekarang, Menteri Wakaf, bahawa untuk meletakkan semua Syiah, antaranya Syiah yang paling terdekat dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah Syiah Zaidiyah yang diamalkan di Yaman, yang hari ini dipolitikkan oleh kerajaan Iran Isna Asy'ariyah untuk tujuan politik antara Iran dan Saudi Arabia. Yang Muhammad. Ya. Tetapi Soalan Yang Muhammad. soalan saya ialah bahawa kepada Menteri, kenapa Majlis Fatwa di Malaysia begitu cepat menjatuhkan hukuman semua Syiah sesat? Walaupun saya berpendirian sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang telah aktif dalam gerakan dakwah, tidak mahu membenarkan ajaran Syiah dikembangkan di negara kita ini dan alam Melayu. Kita wajib mempertahankan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi saya merasa bahawa dapatan ataupun fatwa Majlis Fatwa ini sepatutnya mereka merujuk kepada Al-Azhar, bahkan juga ramai ulama-ulama yang lain. Sebab tahun 40-an, 50-an dan 60-an di Iraq yang kuat Syiahnya, kenapa orang Sunni Ahlussunnah wal Jamaah boleh berkahwin berbisan dengan orang Syiah? Tahun-tahun 60-an, ya, diberitahu oleh kawan-kawan kita. Di soalan saya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kerajaan Malaysia dalam gairah untuk mengharamkan Syiah, memborongkan semua Syiah sebagai keluar daripada ajaran Islam, suatu yang saya rasa berat. Kenapa kerajaan saya nak pastikan apakah benar bahawa kerajaan Malaysia akhirnya terpaksa bertolak ansur kerajaan Iran dalam konteks perdagangan kelapa sawit. Mula-mulanya kerajaan Iran memang khabarnya dah boikot kelapa sawit kita. Tapi oleh kerana pegangan kerajaan persekutuan akhirnya longgar terhadap penyebaran ajaran Syiah ini, maka barulah kerajaan Iran mengadakan semula hubungan dagang dengan Malaysia dalam konteks pembelian kelapa sawit. Terima kasih. Terima kasih. Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Pertama sekali saya perlu jelaskan bahawa tidak tepat kalau Yang Berhormat menuduh bahawa ahli-ahli jawatankuasa fatwa sama ada di peringkat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam ataupun dikenali sebagai Majlis Fatwa Kebangsaan maupun jawatankuasa fatwa di 14 buah negeri ataupun 9 buah negeri yang di bawah Sultan, apabila mereka mengeluarkan ataupun satu fatwa itu, mereka mengambil tindakan secara gelojoh tanpa mengambil kira pahaman secara holistik. Kerana kita pun faham, Yang Berhormat pun faham bahawa dalam mana-mana fatwa yang nak dikeluarkan, mereka bukan hanya mengambil perkiraan satu dua aspek. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Apabila kita nak melakukan sesuatu hukuman ataupun nak membuat sesuatu fatwa, dia harus mengambil kira semua aspek, semua faktor. Dan kajian-kajian telah dilakukan oleh jawatankuasa fatwa ini sebelum mereka mendatangkan apa juga keputusan. Saya bagi contoh. Dulu memang sebelum 1984 Syiah, di dalam Syiah betul seperti mana Yang Berhormat sebutkan, ada banyak macam mazhab, dan kerajaan di bawah negeri-negeri pun bertolak ansur bahawa golongan Zaidiyah dan Ja'fariyah sahaja diterima untuk diamalkan di Malaysia.
Maknanya dua daripada mazhab itu diterima kerana dianggap dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi saya nak berkongsi di sini. Keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa yang telah diadakan pada 24 dan 25 September 1984 telah memansuhkan perkara 4.2 tadi yang mengatakan bahawa ajaran daripada golongan Syiah, Zaidiyah dan Ja'fariyah sahaja yang diterima ini telah pun dimansuhkan oleh jawatan kuasa fatwa yang bersidang pada 1996. Jadi ada sebab kenapa mereka melakukan fatwa sedemikian, dan yang paling utama sekali, tanpa saya menjelaskan secara perincian kerana mungkin masa yang tidak mengizinkan, apa yang paling utama sekali apabila satu-satu keputusan dibuat adalah mengambil kira semua faktor. Termasuk kita tidak mahu mencetuskan sebarang bentuk kemudaratan kepada rakyat kita. Kita tengok di mana-mana negara apabila kita biarkan mazhab-mazhab ini, terutamanya Syiah ini dibenarkan untuk diamalkan, akhirnya akan berlaku konflik di dalam negara. Cukuplah kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana yang berhormat pun tahu, saddu zari'ah. Kita harus menutup segala ruang-ruang yang boleh membawa kepada kemudaratan, dan apa yang kerajaan buat, seperti mana yang berhormat juga tahu, tasarruful imam anil ra'iyah manutun anil maslahah. Pemerintah membuat satu keputusan berasaskan maslahah, kepentingan umum. Dan kepentingan yang paling penting untuk kita mengelakkan daripada sebarang bentuk kemudaratan yang mungkin wujud apabila wujudnya taksub, pelampauan dalam kelompok-kelompok kita yang akhirnya mereka sanggup berbunuh-bunuhan atas nama perbezaan-perbezaan aliran. Atas asas inilah saya mengharapkan bahawa semua harus faham bahawa satu-satu fatwa itu bukan digubal mengikut suka hati pihak-pihak tertentu, pihak penguasa tertentu, tetapi mengambil kira semua aspek dan semua faktor sebelum mengeluarkan fatwa dan diwartakan akhirnya. Yang akhirnya kerajaan negeri lah yang mempunyai kuasa penuh terhadap pelaksanaan, penguasaan dan pengawalan aspek ajaran-ajaran sesat ini, kerana kuasa agama Islam terletak di bawah kuasa negeri-negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih.